Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung perbicaraan kita sebelum ni, iaitu kita membicarakan tentang tuntutan beriman dengan syahadatain, iaitu tuntutan beriman dengan dua kalimah syahadah yang kita ucap tiap-tiap kali dan dia menjadi rukun Islam. Yang pertama iaitu bunyan Islam khamsah, tertegaknya Islam di atas 5 perkara. Salah satu yang utama ialah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita bicara tentang tuntutan, apakah tuntutan kita beriman dengan syahadatain ini. Walaupun dia termasuk dalam rukun Islam, tetapi ada tuntutan-tuntutan yang kita kena buat di atas pengucapan dua kalimah syahadah kita ucap luaran. Dia kata Islam ni, dua kalimah syahadah ni ialah penyaksian lidah kita, lisan kita. Jadi hak Islam ni hak benda yang hak kita buat nampak. Hak Islam hak kita buat benda yang nampak. Sebagai contoh, mengucap dua kalimah syahadah. Nampak tak? Nampak dia mengucap dua kalimah syahadah. Sembahyang, kita nampak dia sembahyang. Puasa, zakat, haji, iaitu perbuatan-perbuatan yang dibuat tu ada penyaksiannya. Jadi kalau kita nampak orang buat 5 benda ni, maka kita menjadi tuntutan sunat ataupun disebut dengan tuntutan fardu kifayah ke atas kita yang hidup ni. Kalau dia mati, tuntutan fardu kifayah lah, kena urus jenazah dia.
Sebab apa kita menyaksi dengan 5 benda tadi ni, mengucap 2 kalimah syahadah, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, penyaksian kita. Tetapi hak iman benda yang hak tak nampak. Hak iman tu kata Islam boleh warisi. Kalau mak ayah kita Islam, insya-Allah kita pun jadi automatik lah jadi Islam, jadi Islam juga. Tetapi iman tak boleh nak warisi. Tu Nabi kata pagi-pagi dia beriman, petang dia kufur kepada Allah Subhanahu taala, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu petang dia beriman, pagi esok pula dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah tuntutan kita masih lagi menyebut, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulum. Yang bersalah tidak akan terlepas daripada memasuki penjara Allah. Jadi kalau orang tak melaksanakan tuntutan 2 kalimah syahadah ni, dia langgar perjanjian ni yang kita dah buat perjanjian dengan menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Langgar sahaja perjanjian ni, maka di akhirat besok kita tidak akan terlepas daripada memasuki penjara Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjara hak dunia, maksudnya ada masuk pun kadang-kadang orang ada masuk tu dia nak masuk lagi. Nak masuk lagi. Sebab apa? Hak di sana tu kadang-kadang lebih mewah daripada hak kita duduk luar ni. Hak kita duduk luar ni, lebih hak depa duduk dalam penjara tu kadang-kadang lebih mewah daripada hak kita duduk luar ni. Dengan ikan temenung, kita pun nak beli ikan temenung pun temenung juga. Tapi depa dengan makan sedap-sedap. Duduk dalam keadaan walaupun nama penjara, tapi ada keistimewaannya. Tak apa lagi penjara atas dunia. Ada waktu makan, ada waktu kerja, ada waktu-waktu tertentu, ada waktu lagi dengar kuliah pun ada. Istimewanya dalam tu dengar kuliah pun boleh dengar. Nak abang kata penjara dunia, tetapi penjara Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan lantai daripada cairan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam azab sesaat pun kita tak dapat nak rehat. Bukan kata seminit, sesaat pun duduk dalam keadaan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata hak masuk penjara neraka lagi. Ketika mana dicerita dalam satu hadis Nabi, ketika mana manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mahsyar nanti ni bagi orang-orang yang atas dunia yang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, duduk di mahsyar pun mereka diazab dah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang peluh Nabi kata sampai ke buku lali, ada yang peluh sampai ke betis, ada yang peluh sampai ke lutut, ada yang peluh sampai ke pusat, ada yang peluh tu maksudnya ditenggelami oleh lautan peluh. Sehingga penghuni-penghuni mahsyar tu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik kamu masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami dah tak sanggup dah ni. Depa ingat hak tu teruk dah tu. Disebut ada kata 50,000 tahun duduk di mahsyar tu, lamanya bagi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merayu kepada Allah, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kami dah tak sanggup dah ni. Mereka ingat hak tu teruk dah, tapi hakikat hak neraka lagi teruk. Lagi teruk azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adalah satu kebodohan yang besar kalau
melanggar perjanjian yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata adalah kalau dia kata adalah satu kebodohan yang besar kalaulah kita melanggar perjanjian-perjanjian ni. Kita berjanji dah, kita kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita dah berjanji dah, punya sian dah bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita langgar perjanjian tu. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang kita sembah, yang kita berharap, yang kita bergantung lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada lagi benda walaupun kita duk sembah Allah, tetapi kadang-kadang ada benda-benda yang hak kita duk bergantung lebih daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah satu kebodohan yang besar kalau kita melanggar perjanjian ini yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebelum kita membuat perjanjian ini, fikirlah habis-habis. Dia suruh kita fikir habis-habis. Sebelum kita ucap dua kalimah syahadah ni, kadang-kadang ucapan tu sia-sia sahaja. Ucap macam main-main sahaja. Ucap macam mempersedar-sedarkan hak jenis ni kalau di akhirat besok lebih teruk daripada orang sembah berhala. Terutamanya yang kita sebut dah sebelum ni, orang-orang munafik. Orang yang sembahyang macam kita, orang yang mengaji macam kita, orang yang beribadat macam kita. Kalau zaman Nabi, sembahyang belakang Nabi. Kalau malam zaman Nabi, mengaji depan Nabi. Kalau zaman Nabi, berjuang bersama dengan Nabi. Sakan kita tak sembahyang belakang Nabi, kita tak mengaji depan Nabi, kita tak berjuang depan Nabi. Tapi di kalangan Nabi ada yang digelar dengan bapa munafik. Nama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama pun Abdullah, hamba kepada Allah. Tetapi dia bapa munafik, hanya berpura-pura sahaja. Hak jenis ni lebih teruk daripada hak sembah berhala tu. Hak sembah berhala tu masuk neraka dah. Tetapi hak ni masuk neraka, duduk bawah dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dasar. Innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik tu akan masuk neraka hak bawah, hak dasar sekali dalam api neraka. Hak bawah ni, tingkat yang paling bawah. Kalau cerita Piramli ingat dah ada bawah. Teruk ketika masa mana dia buta tu. Ibu mentua aku yang duk bawah, hinanya ketika tu duk bawah. Allah sebut orang munafik ni duk dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sampai bila? Sampai bila-bila tak keluar dah. Kalau boleh keluar, gagah juga. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafikin wal munafiqat wal kufar nari jahannam khalidina fiha. Orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, dan orang kafir. Orang kafir jatuh nombor berapa? Nombor 3. Hak nombor 1 Allah beritahu yang teruk sekali. Yang teruk sekali ialah orang munafik lelaki. Lepas tu orang munafik perempuan. Lepas tu orang kafir. Akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, kekal di dalamnya, tak keluar dah. Kalau boleh keluar, gagah juga. Walaupun azab tu tak dapat kita nak bayangkan macam mana, tetapi akhir-akhir jangan kalau dia tu ada iman yang tak ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga dia akan masuk ke dalam syurga. Setelah mana dia diazab oleh Allah Subhanahu Taala hinggalah sikit. Tapi kita jangan melanggar perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fikir habis-habis. Fikir habis-habis. Dan tunaikanlah perjanjian itu dengan sepenuhnya. Jika kita tidak sanggup menunaikan kehendak-kehendak perjanjian ini, maka tidak perlu kita melafazkan. Kalau kita tak sanggup nak langgar, tak sanggup nak laksanakan hak perintah Allah Ta'ala, tak perlu kita buat perjanjian.
Tak perlu kita lafaz dua kalimah syahadah. Kerana apa? Kita ucap tu hanya ucapan yang sia-sia sahaja. Tak ada makna apa-apa pengucapan, macam hanya burung tiung sahaja. Burung tiung pun boleh cakap. Burung tiung bukan kata boleh cakap, boleh baca Fatihah pun boleh baca. Tengok daripada hantar dalam YouTube, dalam Facebook dia hantar. Burung tiung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tengok, dia burung tiung pun boleh baca Fatihah. Tetapi dia hanya tahu sebut saja, tapi hakikat dia bukan tahu apa pun. Selalu ajak tu dengar selalu dia boleh sebut. Baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Boleh baca burung tiung. Seolah-olah kita pun lebih kurang macam tu. Tak apalah, burung tiung dia bukan ada akal macam kita. Dia bukan akal, tak ada akal apa pun. Cerita ni lebih teruk daripada tu sebab kita ada akal. Sebelum kita nak lafaz dua kalimah syahadah, maksudnya kita fikir betul-betul. Jangan kita bila kita ucap, kita mempermain-mainkan pula. Kita mempersendar-sendarkan pula ucapan-ucapan yang hak kita buat. Baik. Dia kata, maka tidak perlu kita melafaz kerana lafaz yang kosong itu adalah tidak berguna, tak ada guna, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna apa-apa kita ucap pun, macam burung tiung tadilah. Tapi tak apalah, burung tiung tu dia bukan tahu apa ni, hak kita ada akal ni. Yang sempurna ni setelah kita buat perjanjian. Selalunya hak perjanjian kita buat ni ikut adat. Mak ayah kita tu Islam, kita pun mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi penghayatan tentang dua kalimah syahadah kita tak ambil tahu. Tak tahu benda tu halal ke, benda haram ke, boleh ke tak boleh ke, semayang ke tak semayang ke, apa kita tak ambil tahu. Janji kita memuaskan hawa nafsu kita semata-mata. Baik. Dia kata kosong, tidak berguna. Akan tetapi kita telah pun melakukan. Dia kata, fikirlah habis-habis dan tunailah perjanjian itu sepenuh. Jika kita tidak sanggup menunaikan kehendak perjanjian ini, maka tidak perlu kita melafazkan. Kerana lafaz yang kosong itu adalah tidak berguna. Akan tetapi kita telah pun melakukan perjanjian awal-awal lagi. Walaupun lah kita ucap dua kalimah syahadah, tapi hakikatnya kita telah pun membuat penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi? Bukan hanya kita buat perjanjian dalam dua kalimah syahadah kita sahaja, tetapi dulu-dulu ni di alam roh dulu ni Allah beritahu kita telah pun buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila? Nu alam roh dulu ni. Ingatlah, mana kita ingat di alam roh dulu kita buat perjanjian? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi min dalam surah Al-A'raf 1 ayat 172, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ni kita dulu dah kita buat dah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi kita buat perjanjian ni? Di alam roh dulu ni. Kita ingat dah? Tak ingat dah, tapi kita beriman dengan Al-Quran. Al-Quran dah ceritalah dulu-dulu ni di alam roh dulu ni, ketika mana Allah Subhanahu wa taala panggil semua roh-roh sama ada beriman ataupun tak beriman. Dah Allah Subhanahu wa taala panggil dah. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan perintah kepada zuriat anak-anak Adam. Zuriat anak-anak Adam tu Allah beritahu turun-temurun daripada tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi
terhadap diri mereka sendiri. Dulu kita dah buat dah penyaksian terhadap diri kita sendiri, sambil ia bertanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu ni ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanya kita tak ingatlah. Allah beritahu dalam Quran, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab ketika tu. Kita bukan kata alam roh, alam perut mak kita pun kita tak ingat. Kita duduk dalam perut mak kita pun kita tak ingat. Mak kita ingat. Dia kata hang ni tidur duduk dalam perut buah, tendang kiri, tendang kanan, mak nak tidur pun payah. Kita dalam perut lu kita pun tak tahu. Bukan kata dalam perut ni kita keluar mai ketika beranak, mak kita beranak, ingat tak kita? Kalau kita ingat pun mungkin umur 5-6 tahun kot kita ingat. Masa beranak dulu pun kita tak ingat. Allah pun dah beritahu. Di mana muqaddimah yang saya bacakan tadi ni, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kata Allah, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Dulu bukan kita tahu. Keluar tahu apa? Tahu riau. Kita riau pun kita bukan ingat pun. Kita riau pun kita tak ingat pun. Cuma hak kadang-kadang riau tu nak abang kita suruh kita apa? Muhasabah diri. Allah jadikan keluar tu menangis tu ada sebab dan musababnya. Nak bagi kita muhasabah diri. Masa kita beranak dulu ni, kita riau, kita pun tak ingat kita riau. Tapi kebanyakan 99% selalunya riau. Riau, keluar riau terus. Sebab apa? Untuk kita muhasabah diri. Sebab apa? Masa kita beranak dulu kita riau. Siapa ketika tu mak kita riau ke? Ayah kita riau ke? Tok Wan kita riau ke? Siapa riau? Kita riau tapi Tok Wan kita, mak kita, ayah kita senyum seronok. Satu kampung. Riuh rendah. Seronok dapat cucu. Seronok dapat anak. Masuk dalam Facebook. Masuk dalam WhatsApp. Beritahu dapat anak. Seronok. Kenyih. Kita riau tapi mak ayah kita, kodek beradik kita senyum seronok di atas kelahiran kita. Masa kita beranak, kita menangis, mak ayah kita tu seronok. Kita nak macam mana? Kita nak masa kita beranak, kita menangis, mak ayah kita senyum. Kita nak masa kita mati, kita nak kita ni mati senyum. Dan kita nak mereka sedih di atas kematian kita. Begitu kak. Masa kita beranak, kita riau. Kita nak masa kita mati, kita nak senyum. Senyum, seronok, mati. Kita nak masa kita beranak, mak ayah kita senyum. Kita nak juga masa kita mati, mak ayah kita sedih. Sedihlah, sayang di atas kematian kita. Tapi jangan orang kita mati, orang seronok di atas kematian kita. Dia ni patut mati lama dah ni. Mati lama dah ni, patut tak mati lagi. Orang duk minta mati ya. Keluar saja dulu Allah kata, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu. Dulu kita tak tahu apa. Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita hati supaya kita bersyukur. Syukur pada Allah. Dan kita juga tak ingat juga ni Allah beritahu. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, semua menjawab bahawa Allah tu Tuhan kita. Semua kita kata Tuhan, Allah tu Tuhan kita. Bila lagi? Di alam roh dulu kita tak ingatlah, tapi Allah beritahu dalam Al-Quran. Dia kata, mereka semua menjawab, benar engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kami tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah dipadalai dan tidak diberi peringatan. Esok di akhirat esok, tak ada alasan untuk kita nak jawab, kita tak beri peringatan. Sedangkan Al-Quran dah turun pada kita sebagai petunjuk jalan.
Al-Quran tu yang kita duk baca selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguan, menjadi pertunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Untuk melaksanakan dan menunaikan perjanjian lantaran lafaznya dua kalimah syahadah ini, maka kami perhatikan apakah tuntutan-tuntutan kepada penyaksian ini, tuntutan ataupun tanggungjawab kita dengan dua kalimah syahadah. Yang pertama, syarat tuntutan beriman dengan dua kalimah syahadah. Yang pertama dia sebut di sini, wajib kita nak kena laksanakan tuntutan ini. Yang pertama dia kata menerima dengan sepenuh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena terima semua syariat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada berkait tentang beribadat, kita ikut Islam. Kita tu ikut tentang bab munakahat, bab muamalat, tentang hukum-hukum jenayah. Semuanya kita kena ikut syariat Islam. Kena ikut semua. Bukan kita boleh ikut suka-suka hati kita. Bab semayang kita ikut. Tapi bab ekonomi kita tak mau ikut. Bab bernegara kita tak mau ikut. Sedangkan Islam ajak pada kita daripada hak sekecil-kecil sehinggalah hak sebesar-besar. Sampai Islam ajak pada kita adab-adab ketika qada hajat. Nak masuk qada hajat macam mana? Sebelum masuk macam mana? Nak kena langkah apa nak masuk ketika qada hajat? Ketika keluar nak keluar macam mana? Nak langkah kaki apa? Nak baca apa? Ketika kita nak qada hajat, kita nak duduk macam mana? Sampai Islam ajak pada kita nak duduk qada hajat pun dia cerita. Oi, mana ada agama yang ajak macam tu? Sampai nak duduk qada hajat pun dia cerita. Nak tidur dia cerita. Semuanya dia cerita. Sempurna sungguh Islam ni. Sebab apa sempurna? Sebab agama Islam ni agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah hil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Sempurna sebab dia yang buat agama ni. Dialah yang mengadakan agama ni untuk apa? Untuk kita ikut peraturan-peraturan yang kita ikut. Sebab dia yang mencipta kita, bersama kita ni dia ada peraturan. Tu Islam tu dia ada peraturan-peraturannya. Ibadat dia ada peraturan-peraturannya. Bab munakahat dia ada peraturannya. Bab muamalat dia ada peraturan. Begitu juga dengan hukum-hukum syariat Allah SWT. Semuanya kita kena terima. Tak boleh kita ambil separuh macam mana ahli-ahli kitab. Mereka beriman kepada sebahagian kitab, mereka kufur kepada sebahagian kitab. Mereka beriman kepada sebahagian rasul, mereka kufur kepada sebahagian rasul. Itu ahli kitab. Kita tak mau macam tu. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'di fama jazamal yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Beriman kepada sebahagian kitab, kata Allah, kufur kepada sebahagian kitab. Tu orang ahli-ahli kitab. Kita juga kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ambil sebahagian daripada hukum Allah, kita tolak daripada hak hukum Allah yang hak Nabi bawa, sama tak macam ahli kitab? Sama. Kalau ahli kitab beriman kepada sebahagian kitab, kufur kepada sebahagian. Hak sesuai mereka ambil, yang tak sesuai mereka tolak. Bukan hanya mereka tolak ni ahli kitab, mereka mengubah kitab-kitab mereka. Ikut sesuai, ikut hawa nafsu mereka. Kita juga orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikut Al-Quran, bertebak ibadat, kita ikut Islam. Tetapi bab ekonomi, bab hukum hakam, bab bernegara, kita tak mau ikut Islam. Sempurna tak? Tak sempurna. Itu Allah SWT suruh kita masuk semua sekali. Beriman kepada sebahagian kitab, kufur kepada sebahagian kitab. Balasan orang yang berbuat demikian, kata Allah, kehinaan hidup di dunia
dan di akhirat besok kata Allah kami campurkan mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Baik. Yang pertama dia kata menerima dengan sepenuh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham, kita nak laksanakan tuntutan 2 kalimah syahadah, kita kena ingat kita malam ni, iaitu kita kena menerima sepenuhnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan boleh pilih-pilih. Kena terima semua sekali. Iaitu bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas, kena beriman semua. Tak boleh kita nak tolak satu hukum. Tak boleh kita nak tolak satu ayat. Kena beriman semua. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata wahai yang beriman, masuklah Islam tu semua sekali. Jangan kamu ikut jejak-jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik. Kita tengok dalil surah Al-Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Allah sebut ayat ni, surah Al-Imran ayat 83. Allah kata, patutkah sudah mengaku dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah. Kita telah pun, Allah sebut tadi ni, kita telah pun dah buat dah perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah tanya kita tadi ni, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab ketika tu di alam roh, kita kata Allah tu Tuhan kita. Tetapi lepas tu Allah beritahu pula dalam surah Al-Imran ayat 83 ni, Allah kata, patutkah sudah mengaku dan menerima perjanjian ni? Kita dah ikut, kita dah mengaku perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah buat perjanjian Allah Taala. Allah tanya kita, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah? Kita nak pergi cari lain daripada agama Allah ke? Allah tanya kita ni, dulu ni kamu dah buat perjanjian dengan aku ni ketika mana aku tanya dulu ni, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dah tanya dah buat perjanjian ni. Adakah setelah kita buat perjanjian tu Allah tanya kita, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak pergi cari lain daripada agama Allah Ta'ala, sedangkan hak agama-agama lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanyalah agama Islam sahaja. Baik macam mana sekalipun kita atas dunia, sebaik-baik mana kita sekalipun, di akhirat besok Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima kalau mana apa selain daripada agama Islam. Sebab apa? Allah beritahu dalam Quran, ketika mana ahli orang-orang kafir melihat orang-orang Islam sepuak masuk ke dalam syurga, seorang lepas seorang masuk syurga, sepuak masuk syurga, orang-orang kafir mereka menyesal. Mereka kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam juga, mereka kata. Orang-orang kafir ni mereka di akhirat besok ni mereka akan masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Mereka tu kata Allah, mereka melihat sepuak di golongan orang Islam setelah mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Habis mereka diazab, mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga. Orang yang beriman tapi tak syirik dengan Allah, kalau dia syirik kekal lah dalam neraka. Tapi kalau dia tak syirik, masih ada iman, dia akan masuk dalam syurga. Orang kafir tengoklah keluar masuk syurga, keluar masuk syurga, tengok orang Islam. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam juga. Sebab apa? Akhir-akhir juga dapat masuk ke dalam syurga. Tetapi orang kafir mereka kekal di dalam neraka. Ni kira maksudnya
untung jadi orang Islam. Kenapa? Selagi mana Islam tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut dia orang yang terakhir sekali masuk ke dalam neraka, di mana kita sebut dah sebelum ni, orang yang terakhir keluar di neraka masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Ada sikit iman, tetap dia akan masuk dalam syurga setelah mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita boleh tak maulah masuk neraka, seburuk-buruk tempat. Boleh sambung ni kan? Berhenti tentu. Boleh lagi? Boleh sikit nah. Habis ni. Baik. Dia kata mengaku dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah. Padahal kepadanya lah tunduk sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun paksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Allah nak abang kata makhluk-makhluk lain. Kita pun dah sebut dah sebelum ni, makhluk-makhluk lain walaupun di segi saiz rupa bentuk depa besar, matahari besar, bumi besar, bulan besar, malaikat-malaikatnya besar, tapi mereka ikut tak perintah Allah Subhanahu wa taala? Matahari besar mana? Berganda-ganda daripada bumi. Berganda-ganda daripada bumi pun. Waktu pagi matahari naik, waktu petang dia turun. Sampai bila? Sampai mana? Ketika mana Allah SWT perintahnya jangan naik. Ketika mana matahari Allah perintah naik belah barat, ketika tu kiamat dah. Ikut besar perintah. Maksudnya walaupun saiz bentuk mereka tu besar-besar, mereka tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan sukarela ataupun paksa, dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Nak abang kata malulah kita ni dah Allah jadikan kita khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah pilih kita pula jadi khalifah pula di atas muka bumi untuk kita urus alam ikut syariat Allah. Allah lantik kita sebagai ketua, sebagai khalifah, dan Allah sebut juga dalam Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk jadi hamba kepada Allah SWT. Allah jadikan kita ni hamba istimewa, terpilih manusia ni jadi hamba, jadi khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala untuk menguruskan alam ini dengan syarat kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain Allah jadi walaupun mereka tu besar, saiz besar, mereka tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita buat contoh sebelum ni, kita tanam pokok durian, Allah jadikan durian tu keluar buah apa? Keluar buah durian. Ikut tak pernah silap pun pokok durian keluar buah lansat. Kalau silap jenuh kita tuan-tuan. Tanam apa pakcik? Tanam pokok durian, tapi buah belum tentu lagi. Buah belum tentu. Mereka mengikut sunnatullah, ketetapan Allah SWT. Allah kenapa Allah SWT jadikan mereka ikut sunnatullah? Untuk kebaikan kita. Allah jadikan alam ni, Allah jadikan bumi ni untuk kita pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ni, alam ni untuk kita tuan-tuan. Cuma kita kena ingat kita manusia, Allah jadi bukan untuk dunia. Dunia Allah Subhanahu wa taala cipta untuk kita. Cuma kita kena ingat kita bukan Allah cipta untuk dunia. Allah cipta untuk akhirat. Jadi kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Kita ambil satu ayat lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmul jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Yang bermaksud sudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliah? Allah tanya kita. Adakah kamu nak cari hukum-hukum lain daripada hukum Allah? Kamu nak kembali balik pada hukum-hukum jahiliah? Hukum-hukum jahiliah Allah tanya kita. Kamu nak cari lain pada hukum Allah kan? Sedangkan hukum Allah ni hukum yang sempurna, hukum yang terbaik. Sebab yang buat hukum tu siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hukum. Selain daripada hukum Allah, siapa yang buat? Manusia yang buat. Manusia buat tu sempurna tak? Tak sempurna. Tapi ada kalanya manusia boleh buat hukum berkaitan manusia. Contohnya pakai tali pinggang, pakai helmet, maksudnya ikut lampu trafik light, itu kita kena ikut. Tapi hukum berkaitan hak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum tu tak akan berubah sampai bila, walaupun berubah masa, ubah tempat sekalipun, tetap hukum tu sempurna. Allah tanya kita ni, sekali lagi Allah tanya, tadi Allah kita dah buat perjanjian, Allah tanya kita, adakah kamu nak cari daripada agama Allah? Ni Allah tanya pula lagi dalam surah Maidah ayat 50 ni, adakah kamu ni nak kembali kepada hukum-hukum jahiliah? Allah tanya kita, dah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam Quran tu hukum yang sempurna dah elok dah. Adakah kamu nak pergi lain daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tanya kita. Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada siapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang penuh keimanan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hukum yang lebih sesuai, tidak ada hukum yang lebih sempurna melainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lah nanti kita, hukum Allah ni hak ketinggalan zaman dah ni, tak boleh ikut dah ni, tak sesuai dah ni. Jangan kita fikir macam tu. Sebab apa? Sebab hukum ni tak mana-mana saya pergi kuliah pun saya duk abang, dia bukannya politik, tuan-tuan. Bukan kita kata ni ustaz ni politik pula ni. Kita ni orang tak kira siapa kita. Kita hijau ke, kita biru ke, kita oranye ke, kita merah ke, tak kira siapa. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam Quran sahaja. Kita orang yang beriman, tak kira siapa kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak kira siapa. Sebab kita nanti akan masuk ke dalam alam kubur esok, alam barzakh esok ni, malaikat akan tanya kita, ma imamuka, siapakah ikutan kamu? Kamu ikut siapa atas dunia dulu ni? Boleh dah kita nak kata Al-Quran itu adalah ikutan aku? Boleh kita jawab dah? Tak boleh jawab. Sebab apa? Atas dunia dulu kita tak ikut Al-Quran, ataupun kita ikut setengah-setengah. Dia kata kepada orang yang penuh keyakinan, tidak ada siapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelik, macam kita sebut dulu, peliknya kadang-kadang orang buat motor, orang buat kereta, orang buat handphone, bersama kereta, bersama motor tu dia ada buku dia, menu dia. Kita ikut tak menu tu? Ikut, tuan-tuan. Pelik pula tu, yang tu ikut. Kita beli motor, bawah selalu saya dah sebut di mana-mana pun. Kita beli motor, tuan-tuan, bawah portion motor kita tu dia ada buku, dia cerita macam-macam dalam tu. Pernah tak kita, tuan-tuan, pernah tak kita buka buku tu? Saya pun tak pernah buka, tuan-tuan. Tak pernah buka buku tu. Duk buh minyak tak tahu lah potong sampai lonyai buku tu, sampai kulit, sampai buang kulit. Tak pernah baca pun buku tu. Tak tahulah kalau di Taman Srestia ni baca buku 3 bagai. Tak pernah baca buku kereta pun tak pernah baca, buku motor pun tak pernah baca. Tapi kita ikut arahan peraturan motor. Pernah tak kita tersilap buh ayak di tang petrol tu? Pernah tak kita tersilap berubah tak payah ikut tak payah ikut buh ayak la tangki minyak tukar tengok. Kita pun tak pernah tukar, tuan-tuan. Walaupun tak pernah buka buku-buku tu, tapi kita ikut peraturan. Sebab apa kita ikut? Kalau kita tak ikut peraturan tu, siapa yang susah? Adakah orang jual motor susah? Adakah kilang yang keluar motor tu susah? Tak. Mereka seronok, kedai pomen pun seronok. Kita tu rosak, pergi repair, tuan-tuan. Beli-beli baru, tuan-tuan. Kita yang susah. Tapi yang pelik, Al-Quran kita baca, tuan-tuan. Hari-hari baca Al-Quran. Semayang baca Al-Quran. Bulan Ramadan baca Al-Quran. Buka selalu Al-Quran, tapi tak mau ikut. Pelik tak? Yang tadi tak pernah buka pun buku motor, tak pernah buka pun buku kereta, tapi ikut peraturan. Ikut peraturan, ikut berapa ribu meter. Bini kita abang ni lebih 100 nak pergi tukar ni minyak
Kita mau pergi tukar takut enjin rosak. Buku tak pernah buka pun. Tetapi Al-Quran kita duk buka selalu, hari-hari buka. Tetapi pelik pula kita tak mau ikut peraturan. Pelik tak? Pelik tapi pelik, wala pelik pun jadi benar tu benar jadi benar biasa, tak ada apa pun. Dia kata tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat cukuplah. Cukuplah malam ni. Nak lebih panjang-panjang pun tak berani juga tuan-tuan. Nanti kita lepas okey esok tahun depan esok kita bergelar ada rezeki, kita balur pada 2 jam. 2 jam pun tak apa tuan-tuan. Malam ni baru 1. Dia tak ada banyak tuan-tuan. Dia ada sampai yang sampai yang keempat lah. Maksudnya yang pertama 4 bulan lagi lah tuan-tuan. Yang keempat. Yang keempat. Yang ni buku yang kedua. InsyaAllah yang kedua besok ada masa kosong esok ni. Kita akan sambung yang kedua, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berhenti tentu dulu. Wallahu a'lam. Dimarilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih, kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah, Kau permudahkanlah kehidupan yang limpah, ke rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman juga, macam biasalah malam ni ada buah.